سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita berbicara tentang mengenai tajuk dalam bab menggalakkan pada kita menambahkan kebaikan pada penghujung umur kita, dalam bab yang ke-12 lagi, di mana kita sampai pada hadis yang ke-115 tak silapnya, ataupun hadis yang keempat. An Anas radhiyallahu anhu qala inna Allah azza wa jalla taba al-wahy ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qubayla wafatihi hatta tuwaffiya akthara ma kana al-wahy. Muttafaqun alaih. Daripada Anas radhiyallahu anhu kata dia, sesungguhnya Allah azza wa jalla sentiasa mengikuti ataupun terus menerus menyambung dalam menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir saja dengan kewafatan Rasulullah, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian hatta tufiya aktsara ma kana al-wahyi, di situlah sebahagian besar wahyu diturunkan. Para hadirin sekalian, cerita tentang mengenai bagaimana disebutnya tentang mengenai dalam diri kita ni, waktu mana kita hidup ini biasanya dekat-dekat dengan kematian. Dekat dengan kematian kita ni, kita akan jadi rasa lemah dan lesu dan tak bermaya. Itu kebanyakan di kalangan manusia lah. Dia akan jadi demikian, terutama menjelang usia kita usia yang tua. Bila usia kita usia tua pada diri kita ini, bila usia kita ni usia semakin tua kita ni, kebanyakan di kalangan kita ni payah untuk kitanya nak buat yang disebut dengan amalan-amalan soleh. Itu dia akan jadi demikian. Oleh yang demikian, Islam ajar bila usia kita ni semakin bertambah, kita kena lawan perasaan ataupun lawan kekuatan diri kita tadi yang lemah tadi, biar semakin banyak kita buat benda yang baik. Sebabnya berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah, katanya Anas radhiyallahu anhu sebut, Allah azza wa jalla dia menurunkan wahyu. Turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun wahyu ni terus menerus. Turun tak berhenti. Turun wahyu ni menjelang usia tua Rasulullah. Qubayla, hampir wafat Rasulullah. Bila hampir wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, turun wahyu yang banyak. Turun wahyu, kemudian aktsara ma kana al-wahyu. Tak sama dengan kebiasaan awal turun wahyu dahulu. Awal turun wahyu dahulu kan selang lambat je, nak turun satu-satu wahyu. Tapi bila dekat dengan wafat Rasulullah, turun semua wahyu ni semakin banyak. Semakin banyak turun wahyu, maknanya semakin banyaklah tanggungjawab. Bila semakin banyaknya tanggungjawab, maknanya semakin banyaklah benda yang kena buat. Itu begitu sepatutnya terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semakin dekat dengan menghadap depan Allah, maknanya semakin banyak amalan-amalan yang dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat amalan-amalan yang banyak. Demikianlah
kita ni bila dekat dengan kewafatan kita, kematian kita, Islam ajar supaya lagi kita dekat dengan mati, lagi kitanya diajar supaya banyakkan buat amalan. Jangan di kalangan kitanya bila semakin dekat dengan mati, semakin banyak berehat, dia panggil. Orang kita ni dia kadang-kadang duduk je kat rumah, orang panggil, orang tanya dia, tu tunggu apa tu kat rumah tu? Rehat tunggu mati ustaz, dia sebut demikian. Ni perangai orang kita. Perangai orang kita ni dia suka duduk berehat je. Kalau kita tanya, kenapa duduk kat rumahnya? Kenapa tak datang belajar? Kenapa tak buat amalan? Kenapa tak buat tu? Dia kata, tak sama dah dengan yang muda-muda dahulu. Dia dah mula jadi malas, lesu. Islam larang demikian. Islam ajar, lagi dekat dengan kita menghadap depan Allah, lagi banyaklah amalan-amalan kita. Ini diajar supaya demikian. Lagi bertambah. Sebelum daripada ni, mungkin kita ni payah untuk derma. Tapi waktu mana dekat dengan meninggal dunia ni, biar jadi banyak untuk menderma. Ini diajar demikian. Sebelum daripada ni, mungkin kita payah mendengar kuliah. Tapi bila kita ni dah dekat dengan kematian kita ni, biar rajin dengar kuliah. Duduk dengar kuliah. Saya suka sangat kalau sekiranya majlis-majlis ilmu ni orang-orang yang duduk atas stretcher datang. Misal contohnya, majlis ilmu ni orang-orang yang duduk atas kerusi roda datang. Dia dengan tujuan apa dia? Biar kita jangan nampak bila berada di atas stretcher, duduk di atas kerusi roda, orang yang tak bermaya tu tak boleh dengar majlis ilmu. Tak betul konsep demikian. Bila kita orang-orang yang macam ni kita gerakkan, bawa mereka dengar duduk dalam majlis ilmu. Walaupun mereka ni dengar tak dengar, tapi walaupun dengar tak dengar mereka tu, mereka dapat pahala. Dapat pahala kerana apa dia? Menghadirkan diri berada di majlis ilmu ini sendiri. Anda biasa sebutkan bahawa kalau kita datang duduk majlis ilmu ni sampai kita tertidur pun dapat pahala. Tertidur kita ni pun dapat pahala, tapi jangan niat nak tidur. Tapi kita ni duduk majlis ilmu ni kita dengar tak tahan sangat. Ustaz datang lewat misal contohnya. Kita tidurlah dulu misal contohnya demikian pada diri kita ni. Bila kita tidur dapat pahala ke? Dapat pahala. Kita tunggu ustaz datang dapat pahala ke? Dapat pahala. Allah tulis semua pahala-pahala kita. Maknanya dalam diri kita ni diajar dan disemai pada diri kita berbuat kebaikan pada penghujung usia kita. Kita ni bila kita penghujung usia nak senyum pun payah. Kita nak senyum pun jadi payah. Pada diri kita berat je nak senyum. Kita rasa tawar je nak senyum. Dia akan jadi demikian. Tapi Islam disuruh kamu berbuatlah kebaikan walaupun dengan senyum. Wala tahqiranna. Jangan kamu pandang lekeh terhadap kamu berwajah manis bila kamu berjumpa dengan saudara-saudara kamu. Bila kamu jumpa dengan saudara-saudara kamu, jangan kamu pandang lekeh benda yang demikian. Benda yang bila dalam keadaan yang di mana kamu jumpa dengan orang, kamu boleh berbuat benda yang baik. Benda yang baik ni apa dia? Bagi salam, ataupun kita berwajah yang manis, ataupun pada kita ni dalam keadaan yang nampak ceria. Ini menunjukkan bagaimana kita membuat pahala dan kita berbuat pahala pada diri kita yang demikian. Cuba belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Allah bila dekat dengan Rasulullah wafat, lagi banyak turun wahyu. Bila banyak turun wahyu ni aktsara ma kana al-wahyi. Lebih rancak wahyu tu turun dibandingkan dengan awal-awal. Awal-awal tu turun wahyu satu, kemudian lama je. Lama nak turun sehingga Rasulullah bimbang, Rasulullah takut. Rasulullah kata, kenapa dah tak turun wahyu? Nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada ni banyak turun wahyu. Tiba-tiba bila selang lama saja turun Rasulullah menangis ni, kemudian turun ayat Al-Quran Karim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ni sampai orang ejek Rasulullah kan. Ya ke Muhammad ni nabi? Kalau betul nabi ni, takkanlah dia tak turun wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rasa bimbang. Nak sebutnya jauh renggangnya. Turun ayat Quran. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nak menunjukkan wahyu tu renggang di awal-awal penurunan wahyu. Tapi dekat dengan wafat Rasulullah, turun wahyu ni tak terhenti-henti. Maknanya terus menerus. Turun wahyu ni menunjukkan bagaimana
Semakin hujung usia, semakin banyaknya tanggungjawab kamu yang perlu kamu lakukan dalam hidup. Kita demikian juga. Bila kita dah usia 60 tahun, kita belajar sebelum daripada ni kan. Bila kita dah usia 60 tahun ni, kita mula check, buat checklist kita. Apa lagi yang aku belum buat? Apa lagi yang aku kena buat? Belum buat dan apa lagi yang aku kena buat? Yang belum lagi terbuat pada diri kita ni. Yang ni kita dah mula tulis. Yang ni dah selesai, yang ni tak selesai lagi. Yang ni benda yang perlu diselesaikan. Tanggungjawab kita ni kan banyak dalam hidup. Bila banyak, kita cuba buat checklist elok-elok. Lepas ke tak lepas pada diri kita? Banyak tanggungjawab kita. Pada diri kita ni, tanggungjawab bayar hutang, misal contohnya. Tanggungjawab pada diri kita ni, sebelum daripada meninggal dunia ni, tolong hebah segala harta benda kita. Yang banyak-banyak harta benda kita ni, hebah awal-awal, lebih baik. Daripada kita meninggal dunia, dalam keadaan yang kita tak sempat nak hebah. Hebah ataupun kita sebut apa dia, kita bahagia awal-awal, hadiah pun boleh, kemudian kita hebah pun boleh, ataupun kita siapkan wasiat terus. Wasiat di antara amalan yang diajar dalam Islam. Belum kita tidur, kita tulis wasiat. Dalam kitab diajar, belum kamu tidur tu kamu tulis wasiat. Kenapa? Letak bawah bantal kamu. Kenapanya? Bimbang kalau kamu meninggal dunia, waktu mana kamu meninggal dunia, orang boleh baca wasiat tersebut dan orang akan selesaikan masalah hutang piutang kamu, masalah yang disebut dengan tanggungjawab kamu waktu mana kamu hidup di atas dunia ini sendiri. Sebab orang kita ni kan, sebab tu ana sebut banyak kali sebelum daripada ni kan, kita baca dalam surat khabar tu cerita harta benda orang Islam yang belum difaraidkan lagi sebanyak 90 bilion di Malaysia kita ni. 90 bilion ni bukan sikit. Kalau nak menggerakkan ekonomi kita tak tergerak dalam jumlah 90 bilion. 90 bilion inilah terganggunya orang dalam kubur itu. Ramai mana dalam kubur ni tak selesai. Kenapa? Masalah orang yang hidup yang tak menyelesaikan tanggungjawab itu sendiri. Kemudian an Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi, rawahul Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, setiap orang itu akan dibangkitkan di akhirat nanti berdasar pada apa yang kematian pada penghujung hidupnya. Ma mata alaihi, dia akan dibangkitkan balik seorang tersebut berdasar pada bagaimana keadaan mati dia di penghujung kematian dia. Mana-mana orang yang mati dalam keadaan yang elok, maka Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan elok. Siapa yang mati dalam keadaan buruk, keji, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan keji, buruk dan keji. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu kita ni berusaha pada diri kita ni, penghujung usia kita ni, biar kita mati dalam keadaan yang baik. Ada kan orang yang kita tengok dalam CCTV masjid dan sebagainya, orang mati tengah-tengah sujud. Datang ke masjid elok je, semayang sunat, semayang sujud. Bila dia bangun daripada sujud, yang terbaru di puak-puak orang Arab dalam video orang Arab disebarkan, dia datang masjid semayang sunat, semayang subuh, semayang sunat tu, orang azan tu, kemudian dia sujud. Bila dia sujud, kemudian dia bangkit balik, dalam CCTV tunjuk. Kemudian waktu mana dia bangkit balik tu, dia bangun daripada sujud tu, tiba-tiba dia rebah balik, sujud je sampai orang kamat. Lepas semayang baru orang perasan meninggal dunia dia dalam keadaan sujud. Nak sebutnya sampai peringkat tahap demikian kematian dia. Waktu mana dibangkit nanti, bangkit macam tu lah, bangkit dalam keadaan sujud pada Allah. Orang yang bangkit dalam keadaan sujud pada Allah ni neraka lagi kali? Tak mungkin lah, kerana dia meninggal dunia dalam keadaan dia sujud. Kita ni, biar kita meninggal dunia dalam keadaan yang kita ni sedang berbuat benda yang baik. Ada orang yang lepas pada berbuka puasa, siap berbuka puasa, semayang maghrib elok semua, lunjur je kaki, meninggal dunia. Yang baru ni di Indonesia kan, 3 orang adik-beradik, katanya 3 orang adik-beradik meninggal dunia dalam sujud. Mati tu muda-muda lagi. Yang meninggal dunia tu umur 24 tahun rasa. Betul, sebelum daripada ni abang dia pun meninggal dunia dalam keadaan sujud. Kakak dia pun meninggal dunia dalam keadaan sujud. Dia pun meninggal dunia dalam keadaan sujud.
Allahu Akbar. Macam mana bayang orang yang mati dalam keadaan demikian. Dia nak kahwin lah, dia nak kahwin, katanya 2 minggu lagi ke begitulah. Tapi tak sempat nak kahwin, meninggal dunia dalam keadaan sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambaran bagaimana kelebihan dalam satu keluarga Allah bagi pada keluarga tersebut untuk menghadap depan Allah. Mata alaih, dia mati berdasar pada apa keadaan yang berlaku pada dia. Satu Islam ajar jangan mencuba untuk buat benda yang jahat. Buat benda yang jahat pun jangan, mencuba buat benda yang jahat pun jangan. Bila kita mencuba ataupun ternampak pada benda yang jahat, yang ni buruk sangka orang pada kita. Sebab tu Islam ajarkan jangan parking kereta depan kedai nombor ekor. Kenapa? Nanti parking sedang elok meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Misal contohnya, kita pergi parking, tiba-tiba meninggal dunia depan kedai nombor ekor. Na'udzubillah min dzalik dah. Minta jauh daripada Allah. Apa pandangan orang? Orang akan kata apa dia? Dia tu ada niat tu nak pergi beli nombor ekor tu. Ada benda yang tak elok. Jangan kita meninggal dunia di saat mana sangkaan orang jadi buruk pada kita. Meninggal dunia dalam keadaan yang lelaki perempuan berboncengan, dalam keadaan yang tak kahwin lagi dan sebagainya. Kemudian meninggal dunia dalam keadaan yang buka-buka dalam poket dia penuh dengan nombor ekor, misal contoh. Buka-buka dalam handphone dia tiba dengan bahan yang lucah dan seumpamanya. Kemudian dalam benda-benda yang tak baik dalam hidup dia. Jangan. Matilah di saat mana kita menghadap depan Allah. Kematian kita ni kematian yang dipandang baik, dihusnuzan pada orang. Kemudian pada masa yang sama juga kita memilih tempat yang baik, masa yang terbaik, kemudian dalam suasana yang terbaik. Ni yang terbaik lah. Mulut kita pun sebut lafaz yang paling terbaik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sifat orang mukmin, dia kena jadi demikian. Maknanya kalau kita dah penghujung usia, jangan malas untuk berbuat kebaikan. Jangan kita lesu berbuat kebaikan. Bila penghujung usia ni, kita belajar dah pada minggu yang sudahnya, di mana penghujung usia ni orang yang masuk usia 60 tahun. Siapa yang masuk usia 60 tahun, dia berada penghujung usia. Kerana Rasulullah sebut dah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Ni kalau siapa yang masuk usia 60 tahun tu, dia jangan fikir lagi tentang sibuk lagi dengan urusan dunia. Ana biasa sebut tu kan, jangan sibuk lagi tanya siapa juara Gegar Waganza, jangan sibuk. Jangan sibuk lagi tanya kenapa Liverpool kalah dengan Manchester United. Jangan sibuk lagi tanya tentang mengenai perkara-perkara demikian. Tak payah bincanglah bab-bab tersebut. Tetapi berbincanglah tentang soal macam mana saya ni kalau dikebumikan jenazah saya, nak dikebumikan di mana. Cuba balik tanya pasangan hidup masing-masing ni, kalau saya meninggal dunia, nak kebumi kat mana saya? Kita tanya demikian. Kita tanya anak-anak kita, nak kebumi umi kat mana? Nak kebumi abah kat mana? Kita tanya pada anak-anak kita. Biar anak-anak kita jawab terus. Biar dia terdiam sekejap. Kebumi dekat seksyen 21 lah, misal contohnya. Kita kata Allah, seksyen 21 je. Rasa kalau ada, carilah mana kubur yang ada masjid dekatnya. Kalau boleh kubur yang ada masjid dekat dia dengan dia tu, itu lebih baik lah. Kalau jauh sangat dengan masjid, tak dengar azan nanti. Tak dengar azan ni satu benda yang menggerunkan dan menakutkan kita lah. Dia panggil demikian. Kerana orang dalam kubur ni semua nak dengar azan. Orang dalam kubur ni nak dengar azan. Dengar azan dalam kubur tu, bila kedengaran azan, untungnya orang dalam kubur. Tu kelebihan-kelebihan. Ana tegur banyak kali dah benda-benda yang macam ni. Masyarakat kita ni dianggap kubur-kubur ni tempat sial. Sial oleh kerana apa dia? Datang yang disebut dengan orang bukan Islam di negara kita. Dipanggil tempat suwi, dipanggil demikian. Punca diajar oleh Feng Shui, senang cerita ni. Dia pun ajar juga kubur ni tempat yang sial, tempat yang tak baik. Lalu dia letak jauh. Padahal kubur ni kena dekat je dengan masjid. Kena dekat je dengan masjid. Kenapa kena dekat dengan masjid? Kerana
Orang kat masjid ni senang untuk nak baca doa. Cuba tengok Masjid Nabawi tu lah, senang cerita. Masjid Nabawi tu turun masjid tu, pergi kejap je dekat dengan perkuburan Baqi', dia panggil demikian. Demikian juga dengan kita. Jangan jauh daripada masjid. Masalahnya kita ni pergi tak jauh. Dah nak jauh, sebelah-sebelah kubur orang Cina pula tu, kubur orang India pula tu, kubur Wan Malaysia, dia panggil demikian. Yang menyebabkan akhirnya kita tak dengar kedengaran ayat-ayat Allah, tak dengar baca-baca doa. Nak pergi ziarah-ziarah pun jadi seram je bulu roma kita ni. Tambah pukul 10 malam nak pergi pula, lagi kita meremang bulu roma kita ni. Kalau kita dapatlah, untungnya kalau kita dapat keadaan yang terbaik itu dipanggil. Habislah dalam bab yang ke-12. Sambung bab yang ke-13. Babu fi bayani kasratit turuqil khair. Disebut lagi bab menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ini bab yang besar juga yang kita kena faham. Kita kena faham bahawa nak masuk syurga ni bukan satu jalan. Nak sebut sikit. Jangan kita terikat dengan satu jalan. Kerana berbezanya orang, berbezanya kekuatan Allah bagi pada seorang. Bila kita ni bila kita buat benda-benda yang soleh, ada benda-benda soleh yang sunat je untuk kita nak buat. Sunat je yang kita lakukan. Ada benda yang soleh yang wajib yang kita lakukan. Itu kita kena faham benda yang demikian. Yang wajib kita jangan tinggal. Yang sunat Allah jadikan banyak je jalan. Untuk apa dia? Untuk kalau kamu boleh konsisten terhadap satu amalan ini, jalan ini membawa kamu ke syurga Allah SWT. Dia dipanggil. Ada orang di kalangan kita ni, hidup dia nak apa dia? Pada diri dia nak baca Quran, dia malas. Al-Quran boleh jadi dia payah dan sebagainya. Tapi dia boleh zikir, dia boleh wirid. Wirid lah. Dalam hidup dia wirid. Bibir dia ni sentiasa berzikir. Ni jalan kebaikan. Jangan kita kecam pula orang yang wirid tanpa dia membaca Al-Quran Karim. Tak. Maknanya dia dah buat dah kebaikan ini. Ada orang yang hidup dia tak sempat nak wirid, tapi dia ada harta, dia infak. Harta dia diinfak. Dia belanjakan orang. Dia cari mana-mana orang yang ada majlis zikir je, majlis ilmu je. Dia tak sempat datang majlis ilmu, tapi dia hantar makanan ke majlis ilmu. Makanan dia sentiasa ada je. Makanan dia ada, tuan dia tak ada, dia panggil. Kita jangan pelik lah. Ada orang yang jenis macam tu. Makanan sampai, dia ambil pahala orang yang datang majlis ilmu, tapi dia buat di jamuan dan sebagainya. Orang majlis ilmu, orang yang hadir majlis ilmu ni dapat makan, dapat pahala. Dia pun dapat pahala daripada setiap mereka yang hadir di majlis ilmu tadi. Punca apa dia? Dia sediakan makanan. Contoh yang mudah lah. Akan ramai pula buat makanan lepas pada ni. Cuma nak sebutnya jalan-jalan kebaikan ni banyak sangat. Allah jadikan dengan tujuan nak suruh apa dia? Jalan-jalan yang banyak ini memudahkan kamu masuk dalam syurga Allah SWT. Ini Islam ajar pada diri kita. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Setiap apa yang kamu kerjakan yang baik dalam hidup kamu, wa ma taf'alu min khairin, benda apa yang kamu buat benda yang baik, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah itu terhadap kebaikan yang kamu lakukan itu penuh dengan pengetahuan Allah. Allah tahu semua. Kamu jangan bimbanglah bila kamu buat benda yang baik, walaupun orang lain tak tahu, Allah tahu. Itu diajar demikian. Kamu jangan bimbang dalam hidup kamu. Jangan kamu tunggu pujian orang nak buat benda yang baik. Jangan. Kerana dia, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kerana Allah, dia tahu segala benda yang kamu buat benda yang baik tadi. Kadang-kadang kita buat benda yang baik ini tak perlulah nak kalut, nak update dalam Facebook, senang kita ni. Benda yang baik, kita siap masak je, setengah orang kan, siap je masak, dia pun ambil gambar makanan yang dia masak tadi. Dia pun update dalam Instagram dia. Dia pun upload dalam Instagram dia. Orang lain pun tulis nyam 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 nyam. Sedap, nak sedap ni sedap. Lepas tu dia pun seronok lah tu. Dia suka dengan benda yang demikian. Habis pahala, rugi pada diri kita.
Jangan buat macam tu, jangan. Pada diri kita. Kita buat satu benda yang benda yang baik ni biar Allah je yang tahu. Fa innallaha bihi alim. Allah sajalah yang tahu. Anda jangan orang kita buat benda yang baik ni, misalnya contoh, kita buat benda yang baik. Kita jangan kalut nak suruh orang puji, nak suruh orang tahu, nak suruh orang kata kita ni orang yang baik. Tak payah. Yang pentingnya fa innallaha bihi alim. Allah tahu benda yang kamu buat, benda yang baik tadi. Lama-lama kita orang yang buat baik ni diketahui juga. Misal contoh, saya buat contoh yang mudah. Berlaku pada cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Zainal Abidin ni cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Zainal Abidin bin Ali karramallahu wajhah. Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Zainal Abidin bin Hasan bin Ali, begitulah tak silapnya, cicit Rasulullah. Kerja dia malam-malam, waktu mana malam-malam dia akan pikul makanan, dia letak di setiap rumah-rumah orang miskin di kota Madinah. Di kota Madinah tu, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, bawa nasi air dingin, senang ceritanya. Bawa nasi kawuk ni lah, senang. Bawa makanan ni, kalau kita nak sebutnya, letak. Bila letak di rumah orang miskin ni, buka pagi je nak pergi sembahyang subuh tu, buka je pintu, ada makanan. Selama lebih kurang 12 tahun. Orang miskin tak tahu siapa yang letak makanan. Orang miskin ni pun satu, patutnya mengintai dah tengok. 12 tahun lah. Nak sebutnya tak ada orang yang tahu siapa yang buat kerja ni. Tiap pagi je orang miskin ni tengok ada. Bila orang tahu cicit Rasulullah dia buat, Zainal Abidin bin Hasan bin Ali karramallahu wajhah ini, bila orang tahu, bila dia meninggal dunia. Satu pagi orang miskin bangun, tiba-tiba tengok tak ada makanan. Bila tak ada makanan, terkejut. Biasanya bangun tidur ni ada makanan. Tiba-tiba baru Allah tak ada. Orang tahu dia ni, hari tersebut dia meninggal dunia. Siapa yang tahu? Pemandi jenazah. Pemandi jenazah yang tahu. Bila nak mandikan jenazah dia, tengok ni, ke atas bahu dia ni, keras dah atas bahu dia ni. Kenapa atas bahu dia ni keras ni? Dia pikul tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam ni, terbirak di atas bahu ni, menjadi sampai 12 tahun dah atas bahu ni. Sampai peringkat nampak kerah. Maknanya, hari yang sama tak ada makanan, hari yang sama dia meninggal dunia. Bila mandi jenazah tu, baru perasan ni, yang lekat atas bahu ni, yang nampak kesan bagaimana dia tiap-tiap malam memikul bahan-bahan demikian. Bahan makanan ini untuk dia letak di rumah-rumah orang miskin tadi. Tak ada orang tahu dia buat benda yang baik. Bila dia meninggal dunia baru orang tahu. Ini kelebihan. Contoh-contoh yang mudah. Firman Allah Ta'ala lagi, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Allah sebut, setiap benda yang baik yang kamu buat diketahui di sisi Allah. Allah gunakan demikian. Kamu jangan bimbang. Allah tahu. Malaikat bagi tahu. Kamu tak payah nak sibuklah. Ini projek sekian-sekian. Kamu tak payah kalutlah nak bagi tahu. Ini infak yang telah diberi oleh sekian-sekian. Ini tak payah. Kamu tak payah. Kalau kamu buat benda yang baik, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Tiap benda yang baik yang kamu buat itu diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala lagi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mana-mana orang yang buat benda yang baik, walaupun sebesar zarrah, sebesar biji sawi, ataupun sebesar atom yang berterbangan tu. Kadang-kadang kita tengok cahaya matahari tu, tengok je debu, macam debu-debu dekat cahaya tersebut. Sebesar tu je benda yang kamu buat, benda yang baik. Ya'lam khairan yarah. Benda yang baik yang kamu buat itu akan dipertontonkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah di padang mahsyar Allah nanti. Benda yang baik yang kita buat, masuk bilik air, simbah.
Sembah bauan najis dalam bilik air, misal contoh. Benda yang baik ya kita buat. Tak ada orang tahu pun dalam bilik air. Kita seorang je. Tapi yang kamu sembah bersihkan bilik air itu, Allah jadikan pada kamu tadi kebaikan ini akan ditunjuk di hadapan Allah. Kamu buat benda yang jahat, orang lain tak tahu. Kamu keluar bilik air itu, kamu tak flash najis yang kamu keluar bilik air tadi. Tak ada orang tahu pun, keluar terus kamu. Ataupun yang kaki conteng dalam bilik air ni kan, tulis jangan conteng, dia tulis. Dia yang conteng, jangan conteng, disebut demikian. Dia yang conteng. Nak sebutnya jahatnya dia ni. Kamu ingat ke tak ada orang tahu ke kamu buat dalam bilik air tadi? Kamu nak tunjuk apa benda demikian? Walaupun kamu tak ada orang nampak, di akhirat nanti Allah tunjuk balik fi'il perangai kamu, tingkah laku kamu tadi. Nak sebutnya gambaran, buat benda yang tak baik. Waktu mana kamu buat benda yang tak baik? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Benda yang jahat yang kamu buat kecil je, tak ada orang nampak pun, akan ditunjukkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benda yang baik yang kamu buat pun Allah tunjuk. Benda yang jahat yang kamu buat pun Allah tunjuk di pada mahsyar Allah. Oleh demikian, janganlah buat benda yang tak baik. Buatlah benda yang baik. Bila benda yang baik, walaupun tidak dipuji oleh makhluk Allah yang disebut dengan manusia di dunia, kita sedang dipuji oleh malaikat-malaikat Allah. Kita jangan buat benda yang jahat, walaupun tidak dikeji oleh makhluk Allah di dunia, tetapi kita kena faham malaikat-malaikat sedang melaknat setiap kerja-kerja yang kita lakukan itu, benda-benda yang jahat. Cuba dalam diri kita ni usaha biar menjadi orang yang baik, bercakap benda yang baik, berkata-kata kalimah-kalimah yang baik. Kadang-kadang kita ni, kita tak puas hati dengan orang, kita tak sebut depan dia, kita duduk jauh-jauh je. Dasar penjahat kita sebut. Kita jauh dengan dia, sebut tu pun Allah tunjuk balik di akhirat nanti. Tak payah sebutlah. Kadang-kadang ni lintasan dalam hati ni, bangun-bangun tidur tengok pasangan hidup kita, hidup lagi orang tua ni, kita sebut lintasan dalam hati je. Akhirat nanti nampak tu, Allah tunjuk balik. Biar kita ni terlintas dalam hati kita ni, lintasan dalam hati kita ni, kita sebut alhamdulillah, ramai lagi orang yang hidup atas dunia ni, alhamdulillah, panjang umur. Fikir yang benda yang baik. Bila kita fikir yang baik tadi, Allah tunjuk. Satu Islam suruh kita istighfar. Orang sebut pada kita, Ustaz, yang terlintas dalam hati pun takkanlah Allah nak tunjuk, sebab kita bukan boleh kawal pun. Dalam hati orang sebut demikian. Kita tak kawal ni kerana kita tak kawal syaitan masuk. Bila kita boleh kawal syaitan jangan bagi masuk, tak adalah lintasan buruk, dia datang lintasan baik. Yang kita ni hidup ni suka sangat membuka ruang untuk syaitan masuk. Ramai orang kita ni, kita suka buka ruang untuk syaitan masuk. Prasangka dipanggil. Prasangka ni dosa ke? Ya, dosa. Inna ba'daz zanni ismun. Allah ajar kamu kena ingat, sebahagian daripada zan kamu tu dosa. Prasangka kamu tu, benda yang kamu buat dalam lintasan hati kamu. Kenapa kamu biarkan lintasan buruk pada diri kamu? Sebab kamu tak tutup jalan buruk ini. Buruk sangka ni kamu tak tutup untuk syaitan nak masuk. Dalam hidup kita ni, syaitan ni masuk, Allahu Akbar, melalui segenap penjuru. Hanya ulama kata sebelah kanan masuk, sebelah kiri masuk, semua masuk. Satu penjuru je syaitan tak boleh masuk, atas kepala. Atas kepala je. Kenapa atas kepala ni tak boleh syaitan nak masuk ni? Kerana Al-Quran turun daripada atas. Disebut demikian. Yang ni je jalan untuk kita dengan Allah. Bila kita boleh tutup, yang lain ni semua boleh tutup. Yang lain ni semua terbuka ni. Melalui tangan syaitan boleh masuk, melalui kaki syaitan boleh masuk. Bila kita menguap, syaitan masuk. Bila kita celik, syaitan masuk. Ruang syaitan ni senang untuk masuk. Telinga kita ni pula tak tertutup, jenis tak ada yang jenis penutupnya. Syaitan senang nak masuk. Jadi ruang untuk prasangka tu mudah dalam hidup. Lalu oleh dia demikian, Islam ajar kamu kena tutup sendiri. Tutup sendiri.
ruang-ruang syaitan. Dengan macam mana? Istighfar, menutup jalan syaitan. Dengan baca bismillah, menutup jalan syaitan dalam hidup kita. Dengan baca bismillah tawakkaltu ala Allah, menutup jalan syaitan. Dengan apa dia? Dengan ambil wuduk, menutup jalan syaitan. Banyak kan dalam kitab kita ajar, bila kamu nak buat sesuatu, kamu tutup jalan syaitan. Jalan syaitan apa dia? Sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila sebut saja begitu, tak ada ruang syaitan nak masuk. Bila baru kita nak marah ni, nak marah, sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita minta lindungi daripada Allah. Tutup jalan-jalan syaitan. Tutup jalan-jalan jalan syaitan ni apa dia? Menceritakan kenangan lalu. Ni cerita benda-benda yang telah berlalu. Ni jalan syaitan juga. Syaitan suka sangat dia masuk melalui jalan cerita kenangan lalu, kenangan lama. Yang ni kita kena tutup. Kena tutup dalam hidup kita. Jangan kita ni suka mengungkit-ungkit yang lalu. Bila kita suka mengungkit cerita lama, dia akan membuka jalan syaitan. Syaitan ni suka dengan cerita-cerita demikian. Dalam hidup kita ni, yang lalu tu biar berlalu lah. Biar berlalu dengan kita menutup dengan istighfar. Jangan kita sebut dalam diri kita ni, bila kita berkelahi suami isteri, masalah dan sebagainya, kita sebut menyesal pula aku kahwin dengan orang tua ni. Kalau tahu macam ni lah perangai dia, taubatlah tak terima dahulu. Anak sebutnya, sekarang kita pun mula buka. Yang menyebabkan akhirnya syaitan pun datang. Itulah engkau, aku dah bagi tahu, kahwin dengan orang tu bukan kahwin dengan orang ni. Yang kau pergi terima dia ni kenapa? Ni mula dia akan cerita. Yang menyebabkan akhirnya rosak dalam hidup kita. Islam ajar demikian. Allahu Akbar. Syaitan ni tak berhenti buat jahat pada kita. Kita je buat relax je. Syaitan cara hidup dia celik mata kita je. Cari jangan buat benda yang baik. Pujuk pada diri kita ni. Sampai dekat nak mati tu pun pujuk lagi. Bayang jahat tak jahat. Mula lahir kena kacau dah pada syaitan. Mula lahir ni anak-anak kita ni kan, sampai Rasulullah suruh kita azan di telinga anak-anak kita. Islam suruh bila keluar saja daripada rahim ibu ni, keluar saja daripada perut ibu ni, azan. Kenapa azan? Padahal kita kata, kenapa nak azan? Di sudut apa dia, di sudut dengar dia, jawab dia, tak ada lagi anak-anak yang bayi ni boleh jawab. Dia pun tak kalut lagi dengan benda demikian. Tapi kita kena azan lah. Azan tu azan biasalah, jangan pinjam mikrofon masjid pula memangnya. Nak sebutnya kita azan anak bayi ni. Kenapa? Syaitan ganggu lah. Syaitan ni sentiasa ganggu. Kecil-kecil lagi. Mata terbeliak malam-malam. Kemudian kita jadi macam-macam gaya. Gangguan yang terjadi ini sendiri. Ini punci apa dia? Nak sebut jahatnya syaitan ini sendiri. Dekat nak meninggal dunia, kalau yang bayi yang tak mengerti apa-apa, tak ada tanggungjawab tu pun dikena kacau oleh syaitan. Yang kita yang ada tanggungjawab, yang mengerti, yang faham, yang belajar, lagi senang diganggu oleh syaitan. Lagi senang untuk nak diganggu. Yang ni lebih-lebih lagi lah aulanya syaitan nak mengganggu. Anak ajak pada kita, kalau bayi yang tak ada tanggungjawab tu pun syaitan ganggu, jahatnya syaitan, sampai kita ni syaitan ganggu. Sampai dalam kubur, jahat tak jahat tu, bila mereka muka dan nakir tanya, ma rabbuka tu, dia tunjuk diri dia. Aku Tuhan engkau. Jahatnya syaitan itu sendiri. Firman Allah Ta'ala sebut, man amila salihan fali nafsih. Tiap kali mana kamu buat amal salih, semua amal salih yang kamu buat itu untuk diri kamu. Bila kamu buat benda yang salih, kamu kena faham, kesalehan yang kamu buat itu bukan untuk orang lain, untuk diri kamu. Pahala-pahala itu balik untuk diri kamu. Bila kamu buat benda yang baik, kamu pergi tolong orang tu, tolong orang ni, misal contohnya, kamu jangan nampak kamu tolong dapat pada dia, kamu dapat untuk diri kamu. Bila kamu derma, misal contoh kita ni derma kan, kita ambil duit kemudian kita infak. Bila kita infak harta benda kita tersebut, bukan untuk orang tu, tapi untuk diri kita. Benda yang kita infak tadi balik mula pada kita. Ni kita kena faham. Tiap kali mana kita bersedekah, bukan bersedekah untuk orang pun,
bersedekah untuk diri kita balik. Di akhirat nanti kita nampak balik. Oh, kenapalah aku dalam beg duit ada RM50, RM50, RM50 semua. Tapi bila sedekah pergi letak RM1 je misalnya. Allah, aku bodohnya aku. Di akhirat nanti dah kita menyesal. Kenapa yang tak ambil yang RM50 itu masuk? Dia kita mula menyesal. Pada diri kita hanya demikian. Kerana apa dia? Kerana tiap benda yang kita buat ini bukan untuk orang, tetapi untuk diri kita. Man amila salihan fali nafsih. Allah sebut, setiap benda yang kamu buat yang salih itu bukan untuk orang, untuk diri kamu juga. Kebaikan untuk diri kamu. Wa an Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'malu afdal. Daripada Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu kata, aku pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama atas dunia ni, yang paling terbaik atas dunia ni, ayyul a'mali afdal? Lalu Rasulullah jawab, qala al-iman billah wal jihad fi sabilih. Beriman pada Allah dan juga berjihad di jalan Allah. Rasulullah sebut, amalan yang paling baik yang patut kamu lakukan ialah kamunya beriman pada Allah dan juga berjihad di jalan Allah. Itu amalan yang terbaik. Qultu ayyur riqabi afdal. Lalu aku tanya lagi, hamba yang macam mana yang paling afdal ya Rasulullah? Hamba dalam jadi hamba ni, hamba yang jenis macam mana yang paling afdal ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, anfusuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Rasulullah sebut hamba yang paling baik iaitu yang dipandang terindah bagi pemiliknya. Rasulullah kata hamba yang terbaik ni ialah hamba yang dipandang bagus oleh tuan dia. Tuan dia kata, Allah, untungnya ada hamba ni, beruntunglah aku dapat hamba ni. Yang jenis demikian. Kerana hamba yang jenis banyak ni, macam ni, banyak membantu aku. Dia ada hamba yang jadi pemalas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebut, biar kalau kamu jadi hamba yang disayangi di sisi tuan. Tuan ni sayang pada kamu. Kemudian wa aktsaruha samanan, dan mahal harganya. Kalau nak jual hamba ni payah harga dia. Kerana apa dia? Kerana dia ni hamba yang terbaik. Contoh hamba yang terbaik apa dia? Suhaibah Aslamiyah. Contoh yang mudah. Hamba yang baik. Hamba Suhaibah Aslamiyah ni hamba kepada Abu Lahab kan? Hamba pada Abu Lahab. Bila dia cerita kepada Abu Lahab yang dia ni, yang Abu Lahab ni dapat anak saudara yang baru, termerdeka Suhaibah. Termerdeka Suhaibah. Padahal nak merdeka Suhaibah ni tak mudah. Kerana dia hamba yang kulit putih. Hamba ni biasanya kulit hitam. Tapi ni hamba kulit putih. Bukan sekadar hamba kulit putih, dia pula dibeli dengan harga yang mahal, 35,000 dirham. Tak silap begitulah. Maknanya 350,000 ringgit lah. Senang cerita ni. Harga hamba ni sendiri. Kemudian dia janda pula anak seorang. Ini disebut muda pula, rajin pula buat kerja. Oleh kerana begitu, oleh kerana dalam keadaan demikian, oleh kerana dia suka sangat dapatnya Rasulullah ini, Suhaibah bagi tahu pada Abu Lahab, ini kamu dapat anak saudara yang baru. Termerdeka Suhaibah, merdekalah kamu. Ini Rasulullah kata, hamba yang terbaik, hamba yang bagus pada tuan dia dan mahal harganya. Qultu fa illam af'al, kalau tak jadi begitu bagaimana Rasulullah? Qala tu'inu sani'an aw tasna'u li ikhraq. Rasulullah sebut, kalau saya tak dapat mengerjakan, yakni berjihad fi sabilillah, atau memerdekakan hamba sahaya yang mahal harganya, maka apa yang dapat saya lakukan ya Rasulullah? Ni ditanya lagi Rasulullah, nak berjihad pun tak ada ruang saya ni. Kemudian nak merdekakan hamba, saya tak ada hamba. Macam mana Rasulullah nak buat? Macam mana nak suruh dapat juga pahala macam tu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tu'in. Rasulullah sebut tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Berilah pertolongan pada orang yang bekerja, ataupun engkau mengerjakan seorang yang kurang pandai bekerja.
Kamu tolong orang. Kalau kamu nak dapat pahala macam tu juga, kamu ajar ilmu yang kamu ada, kamu ajar pada orang yang tak reti untuk dia jadi reti. Jadi pandai dalam hidup dia. Bila kamu ajar dia sampai dia bijak, tu pahala besar dalam hidup kamu. Ada kan kita ni kan, kadang-kadang ada setengah-setengah orang kan, dia buka restoran. Bila dia buka restoran, dia ada resepi yang terbaik lah. Misal contoh, dia pun ambil pekerja. Dia ambil pekerja. Pekerja dia ni tak reti langsung. Kerja dengan dia, dia pun ajar sampai mahir. Pekerja dia ni, bila mahir dah, kadang-kadang masakan dia tu lebih hebat daripada dia dah. Pekerja dia ni, satu hari pekerja dia ni lari. Tak nak kerja dah dengan dia. Tak nak kerja dengan dia. Dia pula, dia jatuh menyesal aku ajar dia ni. Habis pahala dia. Rugi dah. Rugi pada diri dia. Pahala kamu dah besar tu. Pahala kamu bagaikan jihad di jalan Allah. Dan juga pahala kamu ni bagaikan yang disebut dengan bagaikan kamu merdeka hamba daripada diri kamu. Besarnya Rasulullah sebut demikian. Ini kamu bagi pertolongan pada pekerja, pada seorang. Maknanya biar orang tu ada kerja. Kemudian lepas pada tu, kamu pula ajar dia daripada tak pandai kepada pandai. Itu Rasulullah kata, menjadi dia seorang yang mahir dalam bidang yang diikuti itu. Adalah orang demikian kan. Kadang-kadang ada orang dulu dia kerja dengan dia, kerja ni hebat dan sebagainya. Akhirnya pekerja dia ni buat syarikat sendiri, berhenti buat syarikat sendiri, lebih hebat daripada syarikat dia. Jangan risau. Rasulullah kata, kamu jangan rasa nak mengungkit-ungkit, jangan kamunya nak menyalahkan dia, jangan. Kamu jangan, bahkan kamu dah dapat pahala dah. Pahala apa dia? Daripada dia tak ada kerja, kemudian dia dapat kerja. Kemudian dah ada kerja, kemudian dia pula mahir dalam bidang pekerjaan dia tadi. Saya berkata pula, saya tanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala takuffu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Saya tanya pula, ya Rasulullah, bukankah Tuhan telah mengetahui jikalau saya ini lemah sekali dalam sebahagian pekerjaan? Macam mana pandangan kamu ya Rasulullah kalau saya ni tak dapat macam tu, saya tak mampu demikian? Qala takuffu syarraka anin nas fa innaha sadaqah minka ala nafsika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata, kalau kamu tak mampu yang tu juga, tahanlah diri kamu daripada buat jahat pada orang. Jangan kamu buat khianat. Kan ada orang ni, dia kerja yang ni tak menjadi, buat macam ni tak menjadi, dia cuba belajar tak menjadi. Jadi dia ni tak ada potensi. Buka kedai nasi lemak pun tutup, dia panggil. Kemudian meniaga tak menjadi, buat macam ni tak menjadi. Ada orang demikian. Macam mana Rasulullah kata, kalau macam tu kamu nak dapat juga pahala orang yang berjihad di jalan Allah dan juga orang merdeka tadi, tahan diri kamu daripada melakukan kejahatan pada orang. Jangan kamu buat jahat. Jangan terfikir nak mencuri. Jangan terfikir nak buat apa dia, nak ambil barang orang. Jangan terbayang pada diri kamu nak buat benda yang tak baik. Amalan sedemikian itu merupakan sedekah daripada kamu untuk diri kamu sendiri, yakni tidak mengganggu orang. Jangan terfikir nak curi selipar orang. Jangan. Mentang-mentang kamu tak boleh beli selipar tu, kamu pun pergi kat masjid, kamu cari selipar tu yang jenis yang kamu nak tadi. Jangan terfikir pada diri kamu. Tahan diri kamu. Bila kamu tahan diri kamu, itulah sedekah untuk diri kamu sendiri. Balik semula pada diri kamu keadaan yang demikian. Kita berhenti setakat ni lah. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nanti tentang hadis yang kedua pula insyaAllah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan
dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.